Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya Mimi Saleh dalam siri FB Live Walk the Walk with Mimi. Hari ini saya nak kongsi 5 tips. Sekejap. Bergerak. Sekejap. 5 tips. Okay. Bila buat live kan, so tiba-tiba lampu jatuh pula. Saya nak kongsi 5 tips macam mana nak menulis kisah hidup. Sebab saya dah buat satu buku kisah hidup. Sebenarnya saya dah buat daripada buku Bujang Okey tau sebenarnya. Tapi buku Bujang Okey hanya, saya boleh kata hanya 10% sahaja yang saya cerita mengenai diri saya dalam buku Bujang Okey. Selebihnya lebih kepada fakta dan lebih kepada saya berkongsi macam mana cara nak berubah. Itu dalam Bujang Okey. Untuk buku Naif, ini memang 100%. Siapa yang dah beli, terima kasih. Dan hari ini saya berkongsi ialah daripada komen pembaca buku Naif ni, apa yang mereka suka dan apa mereka rasa macam boleh diperbaiki. Jadi saya akan kongsi macam mana untuk kita menulis kisah hidup yang best lah, yang pembaca nak dan juga penerbit suka. Okay, bagi saya seminit untuk saya listkan, sebab tadi sebenarnya idea datang spontan je, nak buat cerita lain sebenarnya. Tapi lepas tu fikir kenapa tak saya kongsi mengenai pendapat pembaca kan, daripada saya just randomly bercakap kan. Jadi okay, sekejap saya listkan dulu. One thing bila saya buat buku Naif buku Naif ni dia ambil masa lama tau sebenarnya, 20 tahun. Saya pernah buat FB Live sebelum ni macam mana saya menulis dan menghasilkan buku Naif. Dia bukan sekadar macam tulis je tak, sebab buku Naif melibatkan kisah benar dan kisah yang sangat macam mana yang mengubah hidup saya. Jadi untuk saya menceritakan sesuatu yang sangat intimate, saya jarang cerita kat orang mengenai apa yang saya berlaku lah dekat Amerika, macam mana feel saya sebagai satu-satunya wanita Muslim Melayu pakai tudung di Amerika, dan apa yang saya lalui tu, dia bukan macam semudah nak bercerita, tak. Dia memang ambil masa untuk saya menulis. Itu sebab saya selalu kata ambil masa 20 tahun untuk menyiapkan Naif. Okey, jadi saya listkan dulu apa komen pembaca. Saya ada 5 yang saya cuba rangkumkan lah, apa yang pembaca, saya dapat komen-komen daripada pembaca. Satu, pembaca selalu kata laju. Baca buku Naif kan, laju, tu dah habis dah. Okay, saya tulis tu habis. Ini untuk saya ingat, saya tengah buat, ada komputer kat sini, saya tengah okay. So bila dia kata laju, baca buku Naif ni laju, macam diorang tak macam tiba-tiba dah habis dah cerita, macam itulah. Okay. So yang kedua, diorang ada cerita juga buku Naif ni ada beberapa topik yang mereka rasa macam diorang nak tahu lebih. Macam contoh, mereka nak tahu mengenai budaya Amerika. Okay. Ni saya listkan dulu mengenai budaya budaya Amerika. Lepas tu yang ketiga, mereka minta lebih detailkan lagi macam mana proses saya buat keputusan. Sebab masa saya tulis, saya tak adalah cerita terlalu detail macam mana saya nak sambung belajar tu, apa yang saya buat. Lepas tu bila sampai ke Amerika, macam mana saya pastikan makanan halal ke tak, ataupun apa lagi terutama cerita RA. Masa saya jadi resident assistant, saya pernah ada saya punya resident tu bertumbuk lah. So dia persoalan tu lah, ada satu chapter tu mengenai isu saya punya resident bertumbuk semua tu, dan macam mana saya dapat idea untuk buat The Love Week. Ada dalam buku lah, The Love Week kan. So mereka yang ada satu lah pembaca minta saya, kalau boleh dia kata, I wish Mimi elaborate part tu. Okay, so yang ketiga ialah
detail mengenai ni mereka nak tahu mengenai leadership tau sebenarnya. Okey, sebab ini mengenai RA, saya list kat sini. Okey, so apa kena mengena kan dengan tips untuk menulis kisah hidup. Nanti saya listkan dulu riwayat mereka detail. Sekejap. Riwayat mereka ni ialah dari segi ini latar. Saya cuba kaitkan dengan apa yang kita selalu kita pergi bengkel-bengkel penulisan kan. Semua kita punya penceramah, mentor bercerita mengenai latar lah, latar masa, latar tempat. So macam mana kita nak ambil information yang dalam bengkel yang kita pergi belajar tu dalam bentuk penulisan. So saya berkongsi ni daripada komen pembaca. Okay. So yang keempat ialah apa lagi komen mereka. Saya dapat satu feedback sebab penerbit saya masa tu dua penulis, dia beri kepada ramai rasa dekat 10 orang beta reader tau, untuk baca dulu buku Naif sebelum diterbitkan. Jadi daripada respon beta reader ada beberapa perkara yang saya ubah. So antaranya ialah kisah Syafian. 3 orang tanya apa jadi dengan Syafian, sebab saya punya plan asal saya tak nak cerita tau. Konon-konon saya nak buat macam hanging supaya tunggu buku yang seterusnya. So saya akan cerita part tu. So ada pembaca dia minta diorang tak nak cliffhanger. Okay, dia macam ada saya tulis tak nak, pembaca tak nak cliffhanger. Sebab ada orang kata letaklah cliffhanger kan cerita tu supaya macam rasa nak tunggu kan. Tapi dalam kes saya pembaca tak nak tak nak cliffhanger. Okey, nanti saya untuk ending. Nanti saya elaborate untuk ending. Okey. Last sekali okey, yang kelima ni apa sekejap. Saya nak beritahu pasal inilah mengenai penerbit. Macam mana nak kita macam satisfykan hati penerbit bila kita menulis. Sebab bila saya kalau kita suah terbit, kita ikut kita punya apa yang kita nak tulis lah. Tapi disebabkan saya menunjukkan manuskrip ni kepada penerbit, jadi secara tak langsung saya kena ambil hati penerbit. Dan macam mana cara dia, so saya akan kongsi sebentar lagi. Okay. So saya ni cakap gunalah perkataan tu, ambil hati penerbit. Okey. So saya ada 5 saya akan kongsi. Ini daripada komen pembaca. Jadi saya kongsi 5 tips, 5 cadangan macam mana saya belajar daripada komen-komen pembaca buku Naif. Okey. Satu, mereka cakap, ni ramai, hampir semua bila saya diorang bercerita mengenai buku Naif, semua mengatakan baca buku Naif laju. Lepas tu memang dia kata habis dah, macam tak puas, dia kata macam tu tau. Okey. Saya ambil dari sudut mereka suka. So sebab semua memang saya dapat positif review on Naif. Sebenarnya yang tulis laju ni saya dapat ada tips tau. Saya tak ingat kat mana lah, tapi bukan sekali lah orang sebut, banyak kali. Kalau kita menulis pendek-pendek, dia menyebabkan tulisan kita jadi laju dan dia tak penat baca. Yang penat baca ialah dia punya titik itu panjang. Maknanya bila selalu buku sastra lah dia titik dia kan, daripada ayat pertama nak ke ayat akhir habis nafas tau. So yang itu penat baca. So ni ada orang beritahu kat saya lah, bila kita nak tulis buku, tulis pendek-pendek. Terutama dia kata kalau dalam cerita tu ada watak-watak lelaki. So orang lelaki dia cakap pendek-pendek tau. Saya tak tahulah macam mana nak explain, tapi dia tak panjang-panjang. Even kalau dia nak tulis naratif mengenai latar tempat, latar tempat lah selalunya naratif ni dia describe pun dia tak berjela-jela. Dia punya tu macam even saya bila jadi wartawan dulu pun, kita pun ada satu macam unspoken rule, kita tulis tu jangan sampai habis nafas. Memang kita tulis tu macam kita baca. Jadi dalam untuk buku Naif memang saya sengaja tulis pendek-pendek. Saya bagi contoh. Okey. Sekejap, saya ambil ayat pertama lah.
Ni saya baca ayat pertama di muka surat 5. Ni bab pertama. Saya kata macam ni. Di luar tingkat bujur, awan berkepul-kepul seperti kapas. Sesekali gegaran kecil berlaku. Aku melihat sayap kapal terbang yang membelah awan. Inilah hasil imajinasi Ibn Finas dan kegilaan anak-anak lelaki Wright untuk terbang seperti burung di langit nan luas. Ini pun panjang. Nampak saya tak cukup nafas. Okey, sekejap. Sebentar tadi isyarat lampu tali pinggang dipadamkan. Pendek. Lepas tu banyak lagi lah. Saya usaha untuk pendek-pendek ayat tu. Jadi lagilah pula bila kita cakap nafas kita memang dia ada certain tahap bernafas kita lah. Tapi bila kita baca kan memang laju dia jadi. Jadi memang itu saya sengaja mencari perkataan yang pendek. Yang pendek-pendek lah. Maknanya kalau baca tu memang aku tak pernah terfikir apa aku hendak lakukan selepas tamat pengajian diploma. Habis dah. So memang pendek-pendek. Jadi bila pendek-pendek dia laju, dan bila laju pembaca tak penat. Lepas tu tapi kena take note, bila kita laju sekalipun jangan tinggalkan kita punya naratif in term of dia tak lompat. Part ni saya take note sebab saya memang baru belajar menulis fiction. Walaupun buku ni bukan buku fiksyen sebab ini kisah benar, watak-watak dalam ni semua ada wujud, masa semua wujud tetapi saya ada terdengar ada satu penerbit tau, dia cakap macam ni, dia kata buku yang mereka tulis, mereka cari ialah buku-buku fact fiction, buku berfakta yang fiction. Masa tu saya tanya tau maksud dia fact fiction. Dia jelaskan, ni penerbit ni bukan penerbit ni, penerbit lain lah. Dia jelaskan fact fiction ni ialah apabila fakta tapi cara ayat tu disusun seperti fiction. Maksudnya bila kita baca senang macam ni lah, kita tengok filem kisah benar, cara dia buat olahan filem tu memang macam cerita fiction tapi kisah benar. Macam tu lah juga. So kita cerita macam ni, ada orang tak faham starting cerita Naif ni. Saya berceritakan yang saya di atas kapal terbang melihat kepul-kepul awan. So itu saya memulakan fiction saya. Naratif tu lah dalam bentuk naratif tu dalam bentuk fiction. Di luar tingkat bujur, awan berkepul-kepul seperti kapas. Tu elemen fiction lah. So ini saya dapati penerbit suka part ni. Dia ada elemen tu membawa pembaca untuk visualizekan moment itu. So itu saya inilah mention bila walaupun kita tulis pendek-pendek tapi jangan tinggalkan elemen visual tu. Okey, tu yang pertama, tips pertama. Saya kena tulis baca laju. Tapi jangan tinggalkan elemen visual dalam naratif. Okey. So yang kedua ada pembaca ni komen dia kata kenapa saya tak tulis lebih banyak mengenai budaya Amerika. Sebab saya ada cerita tapi dia lebih sebenarnya saya nak maklumkan bila saya memilih tajuk Naif, sebelum ni sebenarnya tajuk asal dia punya working title ialah Alien the Normal. So bila Alien the Normal, kenapa saya pilih tajuk tu awal kenapa masa working title? Sebab saya dah mention tau dalam cerita ni sebenarnya, sebab semua non-resident yang pergi ke Amerika dipanggil alien. Okay? Dan kebetulan tempat yang saya belajar tu di Illinois State University, nama dia Normal. So itu sebab mula-mula saya pilih tajuk working title saya Alien the Normal. Tetapi bila penerbit saya bila dia first baca manuskrip ni, dia rasa macam tak kena tajuk tu, dia minta saya tukar. So bila saya dah buat separuh, so saya macam hanging tau tajuk ni. Saya masa bagi pada penerbit saya tu dah 15 bab. So bayangkan 15 bab saya guna tajuk tu, lepas tu penerbit suruh tukar. So masa saya tu saya fikir apa tajuk yang sesuai. Lepas tu saya lihat balik keseluruhan cerita saya ialah mengenai kenaifan. Banyak buat silap, tak tahu apa lagi, banyak perkara pertama yang saya buat. Jadi saya ambil perkataan naif.
Okay, so untuk merujuk kepada apa sebenarnya bila pembaca kata kenapa budaya Amerika saya tak highlightkan. Okay, ini saya take note, tapi saya ada reason kenapa saya tak masukkan terlalu banyak budaya Amerika. Sebab cerita ini bukan mengenai budaya Amerika. Cerita ini ialah mengenai kenaifan saya, Mimi Saleh. Okay, so di sinilah bila kita menulis kisah hidup, memang one thing mengenai kisah hidup, ramai yang terjerumus dalam perangkap kronologi. Ini pun kronologi tau. Tetapi bila kita nak buat kronologi sekalipun, jangan tulis daripada kita lahir. Ramai yang menulis kisah hidup, dia start daripada dia kecil tau, sampai ke besar. So sekarang ni what happen bila dia kasih pada editor, sebab mak saya editor untuk antologi dan juga buku-buku surat terbit ni. Masalah bila kita menulis secara kronologi, kita masukkan semua yang cerita-cerita yang tak relevan kepada apa sebenarnya yang kita nak cerita. Okay, so itu sebab bila ada yang pembaca kata, oh kenapa tak masukkan budaya ataupun culture, budaya lah kan, Amerika, saya berpegang kepada sebab ini bertemakan naif. Naif tu datang daripada saya. Dan apa yang saya buat ialah menceritakan kenaifan saya berdepan dengan insiden-insiden yang di Amerika. Macam contoh dia pergi kelas terlambat sebab sebab waktu tukar. Okay, waktu bertukar. Saya masuk juga sikit je culture, tapi still berkaitan dengan saya. Part yang mereka panggil saya pengganas. Okay, yang saya pergi pub, saya jumpa orang mabuk. Okay, part tu saya tambah sikit. Tapi semua bila kita menulis kisah hidup, saya ada pergi bingkil Bonda Mahayam Muhammad Yassin. Walaupun dia menulis untuk untuk buku kanak-kanak dan puisi kanak-kanak, saya pernah tanya satu soalan dengan dia, apa beza memoir dan juga autobiografi. Okay, saya memang tak boleh lupa part memoir, sebab dia kata macam ni, memoir ialah kita mengambil satu part, satu bahagian yang mengubah hidup kita, ataupun yang itu yang sebenarnya kita nak angkat. Okay, sebab hidup kita ni alhamdulillah macam saya dah dekat 50 tahun. So of course banyak kita ada momen dalam hidup kita kan, zaman sekolah, zaman kerja, tapi apa yang mengubah hidup kita? Part inilah sebenarnya yang orang suka baca. Sebab kalau ikutkan apa yang lainlah kalau kita selebriti. So kalau selebriti, okay fine, macam Datuk Siti Nurhaliza kan, orang nak tahu dia daripada kecil kan, macam mana dia daripada kecil jual kuih, so semua orang nak tahu sebab dia selebriti. Mimi Saleh bukan selebriti tau, jadi orang perlu diberi idea apa yang Mimi lalui. So saya kena pilih momen dalam hidup saya yang mengubah hidup saya dan yang lain daripada orang lain. Okay, isu ramai penulis, terutama penulis surat terbit, menulis buku kisah hidup ialah dia menulis kisah dia actually sama macam orang lain, sebab dia ingat kisah dia itu yang best. Jadi sebenarnya kalau dia selidik diri dia, banyak sebenarnya kisah hidup dia yang best, tapi disebabkan dia melihat orang lain punya cerita tau, dia kata oh aku lebih baik daripada dia, tapi dia menggunakan perbandingan yang sama. Okay, katalah cikgu, dia cikgu yang bagus, dia ni cikgu juga, tapi sebenarnya daripada dia just melihat antara kerjaya-kerjaya, dia boleh melihat aspek lain dalam hidup dia. Katalah macam ni, tadi kami anak beranak berbincang mengenai abah saya tau. Abah saya bukan tokoh Abah saya bukan tokoh wartawan, abah saya bukan pemenang anugerah penulisan, tak tetapi abah saya kenal tokoh-tokoh. Abah saya kenal Pak Sako, bukan sekadar kenal memang pergi rumah makan, itu tokoh kenal dengan Datuk Samad Ismail. Samad Ismail ialah tokoh bapa wartawan tokoh kewartawanan. Samad Ismail. Lepas tu macam mana Pak Matlub kalau kenal. Jadi abah saya dia bukan tokoh, tapi dia kenal tokoh-tokoh. Itu ialah memoir. Memoir yang sangat menarik part itu. So dia tak perlulah nak cerita yang selain daripada tu. So kita cari hubungan apa sebenarnya yang menarik mengenai seseorang. Okay?
So kalau kita nak cerita, kita kena macam duduk sama-sama brainstorming apa yang sebenarnya menarik mengenai diri kita. So kebetulan sebenarnya Naif ni saya pilih sebab saya rasa masa saya nak tulis ni tau, tak ada orang yang ada cerita macam saya. Saya itu sebab saya pilih. Tak ada, saya fikir macam okey, tak ada orang ni. Sama juga macam masa saya buat buku Bujang Okey. Sebab masa tu tak ada buku untuk orang bujang. Itu sebab saya tulis buku Bujang Okey. Buku Naif ni pun saya fikir okey, tak ada orang, saya tulis. Okay, tapi saya tak nak cerita just pasal Mimi Saleh. Saya masuk juga elemen lain dalam ni lah. Okay. So Zanaria ada tulis, dia beli buku ni. Terima kasih Zana. Dia kata saya sedang baca buku ni, jalan cerita the best, tapi ayatnya panjang, tak jumpa titik. Sekejap. Oh bukan, dia baca, bukan buku Naif. Dia kata saya sedang baca satu buku ni, jalan dia cerita dia best, tapi ayatnya panjang, tak jumpa titik. Penatnya nak habiskan, padahal buku nipis je, 182 muka surat. Okay? Ni pendapat pembaca. So sama juga macam kita. Orang selalu tanya, kenapa buku sastra kan macam susah orang nak baca? Salah satu ialah panjang. So kita boleh tanya orang lain kan, dia panjang. Part tu membuatkan kita letih baca walaupun konten dia best. So itu okay, yang kedua tadi, bila orang pembaca kata pasal budaya Amerika, kenapa saya tak tulis budaya Amerika? Sebab konsep tema ni ialah mengenai Naif, dan Naif ni ialah mengenai Mimi Saleh. So saya guna dia menjadi macam, kalau saya selalu tengok cerita MasterChef kan dia ada produk dia ada produk, kalau masakan kan dia ada core, dia panggil core, bahan utama, dia ada bahan utama, the star, panggil apa bahan yang utama lah, the star in the dish kan. So star dalam cerita ni ialah Mimi Saleh lah, tapi cerita-cerita dikelilingi tu menguatkan lagi kenaifan Mimi, macam itulah. So itu yang itulah yang saya nak beritahu kenapa bila pembaca minta budaya Amerika dilebihkan, saya tak, sebab topik tu. Okay. Begum ada cakap dia kata saya dah habis baca dah buku Naif. Saya ada banyak persoalan. Tunggu jumpa baru nak eksklusif interview. Boleh. Nak buat Zoom pun boleh. Kan kalau kata ada ramai kalau ada ramai nak buat macam eksklusif, meet the writer, boy Mimi kan, boleh kita set, kita buat Zoom kan, sambil minum kopi tengok Zoom, boleh tanya soalan. Sebab ada banyak sebenarnya yang saya tak cerita dalam Naif. Okay. Lepas tu Megan pun ada cakap ada orang pinjam buku Naif dan baru pulangkan petang tadi. Dia pun suka sebab ayat-ayatnya pendek. Ini sebab memang saya dengar ini sebelum saya buat buku Naif tau. Memang diorang cakap buku lelaki selalunya ayat pendek-pendek. So saya kata okay, itu yang saya buat. Actually Naif ialah eksperimen, banyak eksperimen saya buat. Antaranya ialah memoir, first time saya buat memoir, dan kedua ialah tulisan pendek-pendek, dan ketiga part luahan hati itulah. Saya cakap terang, Naif tak cukup keluar tau, sebab ini ialah percubaan pertama saya untuk meluahkan macam rasa sedih saya, rasa takut saya. Dia sebenarnya tak habis sebenarnya tau, sebab segan. Dia macam, saya bukan jenis orang yang ekspresif tau. Sekarang je sebenarnya saya baru belajar, sebenarnya daripada tahun lepas lah, sebab bila kita online kan. So Naif ialah banyak percubaan saya yang pertama. Okay. Yang ketiga, apa yang tadi saya tulis tip yang ketiga berdasarkan komen pembaca ialah diorang nak tahu detail. Ini saya take note. Okay. Sebab dia kata nak detail mengenai RA. Dalam bab, saya tak ingat bab mana, dalam buku Naif ada saya ceritakan macam mana saya punya resident tu bergaduh tau, bertumbuk ni. Perempuan dengan perempuan lah, saya jaga perempuan. So what happened, saya dapat idea untuk buat love week. Saya tampal kat semua dinding ni, dinding floor saya tu, saya tampal dengan hati-hati dengan quote kasih sayang tau semua. So saya dapat award untuk anugerah untuk itulah. Week tu saya dapat the best South Campus RA. Saya dapat award untuk tu. So okay, saya take note. Saya tak sangka orang nak tahu lebih lanjut mengenai part tu.
So selepas saya dapat komen tu, saya take note bila saya menulis, orang nak tahu proses so-called jadi leader tu lah. Sebab RA kan, proses jadi leader. So kalau katalah selepas ni saya menulis buku mengenai bisnes, okay, saya tengah buat lah, tapi dia susah sikit nak tulis tu. So saya take note, orang nak tahu proses. Sebab saya faham orang membeli buku kita, dia kadang-kadang bukan beli buku je. Satu, dia nak tahu apa benda ni. Kedua, dia nak dapat something back in return. Maksudnya dia nak belajar sesuatu tau daripada buku. Kadang-kadang kita baca novel kan, kita dapat gain something kan. So saya dapat rasa yang dia tak dapat part tu. Okay, so for the next movie, next buku saya take note, saya akan explain lebih mengenai proses. Kalau macam mana saya buat keputusan ke, kalau katakanlah saya tengah marah katakan, macam mana saya cool down ke, saya akan masukkan jugalah dalam buku saya lepas ni. Okay. So lepas tu yang keempat, yang keempat ni, yang saya cakap juga yang masa penerbit saya bagi kepada beta reader tau, 10 orang. Tu, kalau tak salah saya lah 10 orang. Dan saya dapat 3 termasuk 3 beta reader termasuk penerbit saya yang minta saya, dia bukan minta, dia tanya saya apa yang terjadi pada Syafian. Sebab masa beta reader baca, saya hanging tau pasal cerita Syafian. So siapa yang dah beli buku Naif tahulah apa cerita Syafian ni. Tapi sebenarnya asalnya tak ada tau. Saya tak cerita apa yang berlaku. Saya hanya cerita saya berkenalan dengan Syafian. Lepas tu Syafian nak kena pergi Pakistan. Lepas tu saya balik. Saya balik. Itu je sebenarnya. Dia tak adalah elemen lain dalam tu, tapi dia punya cerita hubungan saya dengan Syafian hanya sampai telefon yang terakhir. Saya bacakanlah. Ada orang menangis sebab tu baca. Saya tak sangka. Saya tak sangka perbualan saya dengan Syafian tu buat orang menangis lah. Sekejap kat mana sekejap, saya kena cari jugalah. Mana Syafian ni? Sekejap. Dia dah nak habis dah. Sebab masa ni saya dah. Sekejap. Alah, ni lah bila cari-cari tak jumpa kan. So siapa ada dah pernah baca, sekejap sebelum RA rasanya. Okey, sekejap. Ini dalam bab, sekejap sebab saya tak tulis bab so untuk bab, so siapa yang ada Naif boleh baca boleh baca dekat bab antara kita ada dia. Amboi. So dia dekat akhir tu, ini je sebenarnya bab yang menceritakan mengenai Syafian. So masa ni ialah saya balik daripada Chicago. Dia call saya sepanjang malam, dia tak dapat kan, sebab dia nak cerita esok dia dah fly ke Pakistan. So dia cakap macam ni, dia kata sekejap lah, segan lah nak baca. Sekejap saya ceritalah juga. Seharian kami di Chicago. Perjalanan pulang dari Chicago ke Normal Bloomington mengambil masa 2 jam setengah. Kami tiba di Normal hampir tengah malam. Belum sempat aku naik tangga ke bilik, Gatika, teman serumah yang biliknya di tepi ruang tamu, memberitahu, "Mimi, Syafian call several times tonight. He needs to talk to you," he said urgently. Aku melihat jam. Di UK, anggaran jam 3 pagi. Tak pernah Syafian beria-ia telefon sebegini. Ada sesuatu yang berlaku kah? Aku baru selesai mandi apabila telefon berbunyi. Terdengar suara Syafian. Aku kerling jam detik comel yang dibawa dari Malaysia. Jam 2.30 pagi. Di UK hampir jam 5 pagi. Syafian belum tidur kah? Mimi baru balik? Tanya Syafian lembut. Minta maaf sangat-sangat. Tadi Syafian telefon, saya pergi Chicago dengan Naim dan Su. Aku benar-benar rasa bersalah kerana buat Syafian telefon dari jauh. Oh, tak apa, nak beritahu. Esok pagi, saya bertolak ke India. Tak boleh call Mimi hingga balik Malaysia nanti. Seperti ada gelombang tsunami melanda hati. Pelbagai rasa bercampur dan berbaur yang membuatkan lidah jadi kelu. Mungkin lama sangat aku jeda membuatkan Syafian ingat talian sudah terputus. Hello.
Ya, saya dengar, balasku perlahan. Ai, belum pergi dah rindu? Usik Syafian. Aku tergelak kecil. Beginikah rasa rindu itu? Aku mengalih rasa malu itu kepada soalan yang konkret. Bila balik Malaysia? Syafian beritahu kemungkinan 2 bulan di India sebelum balik ke Malaysia. Saya tak boleh janji kerap hantar surat kepada Mimi. Tak tahu jadual di sana. Saya cuba ya. Aku mengangguk walaupun tahu Syafian tak mungkin nampak anggukan aku itu. Nanti kita jumpa di Malaysia terus, kataku sambil tersengih. Ada hint yang kulemparkan di situ. Syafian gelak sambil berkata, tak sabar nak jumpa ya? Aku ikut gelak. Syafian mengulangi apa yang disebut awal tadi sebelum menamatkan perbualan. Selepas ni kita berutus surat ya. Jaga diri baik-baik. InsyaAllah nanti kita jumpa. Assalamualaikum. Aku meletakkan ganggang telefon dengan satu rasa yang aku sendiri tak pasti. Semoga yang terbaik itu menjadi milikku. Aku percaya Tuhan telah merancang yang terbaik untukku. Okay. So yang ini memang kira bab terakhir saya cerita mengenai Syafian. Lepas tu dah tak ada. Okay. Lepas ni actually ada beberapa bab lagi cerita pasal RA, semua tau. So bila beta reader baca ni dan juga penerbit baca, diorang nak tahu of all the cerita dalam Naif, diorang nak tahu apa jadi dengan Syafian. Okay. So masa ni saya ambil masa tau fikir juga. So saya nak cerita ke tak cerita? Sebab kalau saya dah cerita, itulah saya fikir kalau dah cerita maknanya dah tak ada surprise lah, macam tu tau saya fikir. Tapi lepas tu saya terfikir tau, kalau saya buat buku yang seterusnya, feel tu lain. Okay, sebab buat masa ini orang macam saya rasa lah orang ternanti-nanti apa jadi dengan Syafian. Okay, so apa yang saya buat lepas saya dapat tu, dalam masa 2 hari lah kot saya fikir, saya buat saya punya penutup. So that's why penutup saya ada tulis. Alah, kena baca lah kot. Kena baca lah buku Syafian. Buku Naif. Pada penutup saya ada tulis ya apa jadi pada Syafian. Tapi janganlah baca akhir sekali kan, baca daripada mula lah. Okay. So buku Naif ni bagi saya ialah untuk of course lah untuk wanita, sebab untuk wanita bujang kan. Sebab saya pergi sana umur 21, saya balik ke Malaysia umur 23 kan. So kenaifan tu bukan hanya dari segi saya ke luar negara tau. Kenaifan tu termasuk saya sebagai seorang wanita. Seorang wanita yang tak pernah bercinta. Sekali lepas tu di Amerika hubungan lelaki wanita dia sangat unik sebab kita boleh ada best friend dengan lelaki. Jadi di Amerika saya belajar dari erti kata wanita tu sendiri. Perasaan saya sebagai wanita untuk tidak perasan, untuk belajar erti cinta. So bagi saya untuk wanita bujang ya, untuk jadi kuat seorang diri. So bagi wanita bujang saya galakkanlah baca Naif So Begum suruh saya buat book reading sambil bercerita. Boleh? Itulah nanti ke nak buat kat TikTok boleh bagi cadangan. Saya terbuka kan. Sebab saya rasa macam Naif, sebab macam mana cakap bagi saya Naif pun sentimental juga untuk saya. Sebab ini first memoir saya kan. Jadi plus diary ni ada kan. Saya ada diary. Jadi as if macam diary tu sekarang menjadi buku full circle lah diary saya kan. Okay. So okay, yang last kali ni, okay, tips yang kelima ialah mengenai mengambil hati penerbit. Okay, part ni sangat crucial sangat penting kepada penulis menghasilkan manuskrip. Sebab kita kena faham apabila kita nak menghantar manuskrip kepada penerbit, kita kena faham apa yang penerbit nak. Dan kita kena beri apa kita basically kan macam kita pitch idea, kita pitch the best yang kita boleh mengenai buku kita, mengenai diri kita, mengenai apa yang kita nak sampaikan. So tapi bila kita buat buku dia tak pitch tau, bukan pitch, sebab pitch dah 5 minit punya idea. So bila kita tulis buku, kita kena tulis satu, kita kena susun. Yang saya nampak susun idea tu. Okay, first tadi memang saya kata pasal tema kan. Tema kena clear. Apa sebenarnya kita nak tulis? Jangan kita cerita daripada kecil sampai besar. Apa kaitan dia? Apa kaitan yang kita nak buat? So, kita pilih apa sebenarnya kita nak tulis. So, kalau kita nak cerita mengenai
Apa ya cerita, katalah kita nak cerita mengenai dia kena bagi satu benda tau, sangat kuat. Macam dia macam contoh movie apa, kita ambil banyak kisah benar movie. Kalau kita tengok, macam tu lah sebenarnya kita kena buat. Dia ambil satu tema tau, dia ambil satu tema besar, dan sebenarnya lepas tu dia tema-tema lain. Macam contoh, kalau kisah benar apa, tiba-tiba saya hilang idea. Ni Erin, saya nak sebut tak kata, Erin Brockovich, yang lawyer perempuan. Okay, dia nak menceritakan ni kisah benar, ataupun cerita apa nama ni, Allah Gunner ni, siapa, Allahu Akbar, yang lelaki yang Will Smith berlakon, yang dia kena homeless, kena bawa anak lelaki dia semua kan. Okay. So untuk menceritakan tema dia ialah mengenai pursuit of happiness. Tajuk tu sangat best. Okay, so dia kena tema dia ialah dia nak cerita mengenai kesusahan dan macam mana daripada susahnya hidup dia, tapi dia still bangkit. Macam mana dia bangkit? Dia buat the most impossible thing, iaitu dia menjadi broker saham. Untuk jadi broker saham, dia kena ambil periksa yang tak ada allowance. Dia kena lalu that khusus yang tak ada allowance. Kalau kita dengar dengan telinga kita lah, kalau katakan tak ada cerita, tak ada movie, kita dengar pun, kita rasa, ada ke orang yang sanggup pergi khusus, dah hidup miskin ni, sangat-sangat miskin, tak ada duit, pergi khusus yang tak ada gaji, ada anak pula tu. Lepas tu sekarang dia jadi broker saham terkenal. Kita nak tahu cerita dia kan. So macam tu juga bila kita buat cerita. So apa sebenarnya yang kita nak highlight pasal diri kita? Part mana? Okay, tapi bila kita nak buat kisah hidup, jangan buat fiction maknanya jangan reka-reka, sebab buku ni akan dibaca oleh saudara mara mungkin kan. So janganlah reka. Maksud saya fiction ialah dari segi naratif, dari segi visualizekan latar dia, sebab pembaca perlu faham kita berada di mana. Macam untuk Naif, saya berada 20 tahun yang lalu, benda-benda yang dah tak wujud dah tau. Macam nama ITM saya masih kekalkan, sebab saya nak maintain latar tu. Saya usaha bila orang baca ni, dia saya usaha lah. Saya tak, ada benda yang saya rasa bila saya baca balik sekarang, saya rasa ada benda yang saya tertinggal. Macam saya kata, saya explain sejuk tau. Saya kata sejuk, kena tarik collar, asap keluar kan. Saya tak explain rasa sejuk tu macam mana. So saya rasa saya boleh baca ni, saya kata okay, next kalau saya nak buat, saya kena explain rasa sejuk, bagi orang rasa macam menggigit sejuk tu rasa macam mana. So part tu saya rasa saya take note lah untuk akan datang. Okay. Tapi yang saya nak beritahu pasal tips yang kelima ni ialah ambil hati penerbit. Ialah kita kena faham penerbit nak apa untuk dia punya rumah penerbitan. Okay, setiap rumah penerbitan dia ada style lain-lain tau, dan dia perlukan manuskrip yang sesuai untuk dia punya rumah penerbitan. Okay, dalam kes saya, penerbit saya, dua penulis gamble sebenarnya untuk buku Naif, sebab inilah buku pertama yang mereka terbitkan. Sebelum ni mereka terbitkan buku mereka, banyak dah buku mereka, lebih daripada 40 buku. Mereka terbitkan buku mereka dan projek mereka, antologi Lavender, antologi Orchid. Dan saya adalah gamble lah. Dia bukan eksperimen lah, sebab bila eksperimen dia ni kan, ni memang gamble. Bagi saya lah, mereka gamble dengan buku Naif. Jadi saya berbesar hati lah sangat bila penerbit nak terima Naif, percubaan pertama saya dan juga mereka. Jadi apa sahaja yang mereka sebut, saya take note. Macam contoh tajuk, saya tukar. Okay. Walaupun saya rasa macam saya nak tajuk Alien the Normal, macam saya rasa unik, tapi saya take note, penerbit kata tak faham. Okay, saya tukar. Saya cari perkataan yang bila penerbit saya baca, sebab yang akan baca first ialah penerbit. Saya tukar jadi Naif. Lepas tu saya tukar juga blurb. Saya ingat blurb tu mula-mula saya tak nak letak 15,000 km. Sebab saya rasa macam Amerika, bagi saya masa tu lah, bagi saya Amerika tu dah jauh dah.
Okay. Tapi penerbit saya seorang ni dia kata kalau kita letak berapa ribu tu lagi jelas jauhnya. So saya terima. So saya masukkan jauh dia 15,000. Lepas tu dari segi cover, okay. Cover, terima kasih banyak kepada penerbit saya. Mereka terima idea asal saya macam ni. Saya sebenarnya bagi kat mereka cover. Saya buat cover, saya tunjuk kat diorang. Actually saya ada kasih 3. Penerbit saya suka yang satu, yang kasut. Tapi kasut yang saya buat ialah kasut dekat salji. Sebab bagi saya salji tu ialah momen saya yang dipanggil sebagai teroris tu, saya berjalan atas salji. Dan hari yang saya sampai ke Amerika ialah musim sejuk. Okay. So bagi saya salji itulah signifikan dengan Naif. Lepas tu dia suka kasut tu je sebenarnya. Dia suka kasut. So saya kata okey tak apalah. So dia lukis. So alhamdulillah saya suka lukisan tu. Cuma sebelum tu ada beberapa proses yang lain lah. Lepas tu saya suggest kat dia, boleh tak kalau tu letak autumn? Okay. Sebab bagi saya musim luruh ialah musim perubahan. Ini saya bayangkan lah, musim luruh ni ialah musim perubahan. Dia ada satu feel tau. Sama ada feel loss, kehilangan, ataupun hibernation, masa untuk meditasi. So bagi saya cadangkan autumn, dan penerbit saya setuju lah. So itu yang dapat cover ni. So dia ada ni lah, kasut ni dengan ada daun-daun. So ini alhamdulillah masa ni saya beberapa kali juga, tapi dia tak lama sebenarnya. Alhamdulillah proses dia tak lama. Dan Syuk yang lukis ni bukan dekat Malaysia Jadi saya cover ni cover luar negara. tahap luar negara lah. Dan nak jadikan cerita masa dia lukis tu, saya tak cakap apa-apa pun pasal kasut. Sebab dia tunjuk tau kasut. Dan nak jadikan cerita sebenarnya, kasut ni ialah kasut saya masa pergi Amerika. Nak jadikan cerita. Tapi lain sikit lah, saya tak adalah tali sampai atas ni. Dia tali sampai bawah ni. Tapi warna dia macam ni lah. Shape dia pun macam ni. So kebetulan kasut ni lah memang kasut saya pergi Amerika dulu. Kebetulan saya tak cakap pun saya nak kasut macam mana, tapi ini yang Syuk gambarkan mengenai saya di Amerika. So itulah. Okay. So ada soalan apa-apa? So ni saya memang berterima kasih kepada semua pembaca buku Naif. So buku Naif bagi saya memang macam buku Bujang Okey ialah saya punya baby. Baby dari segi itu buku suar terbit saya yang pertama. Buku Bujang Okey 16 tahun yang lalu, tahun 2004. So ini ialah juga baby saya yang pertama bersama penerbit. So sebenarnya saya kembar saya. Untuk tahun 2020 saya ada 2 dengan satu lagi Rakyat Setereng Lawan Gawat. Cuma untuk buku ni banyak saya eksperimen yang saya tak pernah buat. Dan sebenarnya menakutkan lah untuk saya untuk hasilkan Naif. Untuk buku Rakyat Setereng Lawan Gawat, dia tak menakutkan. Sebab bagi saya buku Rakyat Setereng Lawan Gawat ialah itu memang cara saya menulis, kecuali saya ubah perkataan aku. Itu je saya ubah. Ini aku ke saya? Tak, itu saya. Yang ini aku. Ini pun percubaan pertama saya buat aku. Sebelum ni kan saya saya cakap saya kan. Dalam buku Rakyat Setereng saya buat saya. Kat sini saya panggilan diri ialah aku. Sebab kenapa saya pilih aku? Sebab saya fikir macam ni, saya hanya bercakap aku dengan diri saya. Saya bermonolog. Bila saya bermonolog, saya cakap aku. So saya even kalau dalam dialog dia akan cakap aku lah. So that's why sebab Naif ni banyak saya fikir dia bunyi dia monolog. So that's why saya pilih aku lah. So saya recap saya ulang balik apa yang tadi saya dah sebut. Ada 5 tips untuk menulis kisah hidup. Ini berdasarkan daripada komen pembaca buku Naif. Jadi saya take note semua komen pembaca dan saya kongsikan dengan kawan-kawan sekalian 5
5 tips lah daripada yang saya dapat daripada pembaca, iaitu mereka suka buku naif dari segi dia punya bacaan tu laju. Macam mana saya boleh buat dia baca laju, ialah saya tulis pendek-pendek. Tapi walaupun tulis pendek-pendek tidak meninggalkan dia punya efek visual. Efek visual naratif tu saya tak tinggalkan. Tapi dari segi ayat tu memang pendek. Saya buat pendek-pendek. Yang kedua, pembaca tanya kenapa saya tak masuk lebih banyak budaya Amerika. Jawapannya sebab buku naif ialah mengenai Mimi Saleh, kenaifan Mimi Saleh menghadapi momen di Amerika. Jadi dia ada kena mengena dengan budaya ataupun dengan situasi di Amerika, tapi itu bukan yang utama, bukan core cerita dia. Core cerita dia ialah kenaifan. So saya memang maintain cerita dalam naif. Saya pegang dia punya core story tu ialah naif. Tapi macam mana saya handle naif tu ialah dia punya rencah-rencah yang lain lah. Okay, kalau kita tengok makanan tu dia punya star dish, so yang lain-lain tu garnish ke ataupun tambah butter ke apa, itu dia punya extra. Okay, so yang ketiga, ada pembaca minta saya explain lebih mengenai proses membuat keputusan dalam RA. So itu saya take note. Sebab saya tak sangka pembaca nak tahu lebih lanjut mengenai itulah. Okay, saya take note untuk buku saya akan datang. Tunggu. So yang keempat, pembaca tak nak cliffhanger. Okay, sebab mula-mula saya buat cliffhanger dulu pun saya ingat orang suka kan. Rupanya bila dengan beta reader dan juga penerbit, mereka nak tahu. So saya ambil keputusan untuk cerita Syafian lah. Saya ambil keputusan, saya ada mentionkan apa akhir cerita tu. Okay. Lepas tu, tips yang kelima ialah hati penerbit. Okay. Sebab apa? Sebab penerbit keluarkan modal untuk buku kita. Okay. Kita kena ingat tu. Sebab penerbit keluarkan modal. Okay. So bila dia keluarkan modal, dia invest untuk kita punya manuskrip, dia invest untuk buku kita nanti. Jadi kita perlu beri yang terbaik kepada penerbit. Okay. Walaupun sekarang penerbit dan penulis sama-sama buat marketing, betul sama-sama buat marketing, tapi proses yang pertama tu sangat penting, iaitu memberi yang terbaik kepada penerbit. Okay. So itulah 5 tips untuk menulis kisah hidup. Jadi saya pun harap kawan-kawan sekalian bila dapat peluang untuk menulis kisah hidup, sama ada dengan melalui buku antologi ataupun menghasilkan buku solo, buku seorang, buku satu nama, saya nampak memoir sangat menarik. Memoir maksudnya kita ambil sebahagian hidup kita tu yang kita kembangkan. Bukanlah maksudnya macam ni 30 bulan je 30 bulan saja yang saya ceritakan. So saya tak cerita saya daripada kecil. Saya sentuh sikit macam saya kat universiti, dekat ITM. Sebab ni cerita kat overseas kan. Tapi kenapa saya cerita di ITM? Sebab dia ada related dengan dia punya plot seterusnya. Macam cerita Jesni. Macam mana saya kenal Jesni? Saya kenal dia kat ITM. So kenapa Jesni penting dalam cerita ni? Sebab Jesni lah yang membeli aerogram untuk saya untuk ke luar negara. See, dia ada kaitan. So apa sahaja yang saya tulis dalam cerita ni, dia ada kaitan. Okay. So terima kasih kepada semua yang menonton. So sebab saya ingatkan nak buat sekejap je. So saya harap lepas ni kawan-kawan jika suka dengan FB Live saya ni, boleh kongsi buat dengan kawan-kawan yang lain yang sedang menulis kisah hidup. So saya harap, saya pun suka sebenarnya buku kisah hidup. Saya ada beberapa yang saya beli, antaranya yang buat saya menangis ialah buku cerita saya Lim Gotong, Tan Sri Lim Gotong. Buku dia sangat simple, ayat dia tak ada macam bersastra, tak ada, memang pendek-pendek, tapi konten dia jelas. Saya suka juga buku Travelog Haji Profesor Kamil. Itu pun saya rasa menarik. Walaupun saya rasa masa saya baca tu dia tak smooth. Mungkin sebab dia penulis akademik. So bila dia tak smooth tu, so saya faham sebab transition dia menulis daripada penulisan akademik ke penulisan berbentuk non-fiction, lagi pula luahan hati, memoir macam tu, dia ambil ni. Tapi memang bagus konten dia. Itu pun buat saya menangis.
So apa lagi saya baca? So best buku-buku buku-buku memoir ni memang best. Kita nak masukkan elemen fiction sebenarnya boleh, kalau katalah kita contoh macam mak saya tengah buat buku untuk abah saya, buku memoir abah saya. So ada banyak tokoh yang dah tak ada. Sama Ismail dah tak ada, Pak Saku dah tak ada, Pak Hamka dah tak ada. Cerita Pak Hamka menarik bila nanti tunggulah mak saya siap buku tu. So banyak tokoh tu dah tak ada. Tadi pun kami tanya mak, mak tak ada gambar ke? Sebab orang suka tengok gambar sebagai bukti kan. Tapi tak ada, sebab zaman dulu tak banyak ambil gambar macam sekarang. Sekarang kan handphone kan. So macam arwahnya P. Ramlee, abah saya pergi. Abah saya dan mak saya ialah orang pertama sampai. Masa jenazah ada lagi, orang tak ada lagi. So tapi benda ni tak ada bukti, dia tak so bila kita dengar je lah orang cakap. So macam saya tengok arwahnya Ungku Aziz ya. Mak saya tadi cerita baik, abah saya baik dengan arwahnya Azhar Aziz. Even mak Azhar Aziz kan, panggil Ibu Azhar pun sangat baik, selalu datang rumah. So tapi itulah, bila tu saya cakap kat mak, bila kita nak tulis benda yang dah tak ada gambar, macam mana kita nak buat? Kita kena fikirlah part tu. Kadang-kadang so kita akan jadi macam ni lah. Dalam ni pun tak ada gambar. Ada sebenarnya, lupa. Ya, so siapa yang dah beli kat belakang ni QR code boleh tengok semua gambar saya. So semualah kan. So jika suka dengan FB Live ni, boleh kongsi dengan kawan-kawan yang sedang menulis buku kisah hidup. So jika ada sebarang komen juga, boleh letak di bahagian komen. Dan tadi siapa kata nak saya bacakan buku Naif, boleh. Kalau ada beberapa orang kan, nanti kita fikirkan cara lah untuk merealisasikan apa cadangan dan impian pembaca sekalian ya. Jadi sehingga esok, kalau ada berkesempatan, jumpa saya esok insya-Allah. Assalamualaikum.